Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma adfa'na al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an saril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikanlah kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam kuliah mingguan kita, Minda Imam Besar, kuliah duha yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kitab ini setebal 322 halaman, merupakan terjemahan kepada kitab asal Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Shibhil Mansiyah, karya Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Dia merupakan Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari Fakulti Usuluddin di Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini seperti kita telah jelaskan pada kesempatan lalu, diterjemahkan oleh ramai pihak dan ada 18 bab yang telah disusun mengikut sunnah-sunnah dalam kategori yang berbeza yang sering kita abaikan, dalam bab bersuci, dalam bab junub, siwak dan berbagai lagi. Kita masih pada bab yang pertama, iaitu bab taharah, dan kita masuk muka surat yang kedua, iaitu bab man madha wastanshaqa min gharfatin wahidatin. Bab berkumur 3 kali dengan satu tapak tangan. Tuan-tuan sekalian, pada kesempatan minggu lalu kita ada bercerita tentang istinsyaq. Apa makna istinsyaq? Pasal memasukkan air ke dalam hidung. Dan kita dah pun didedahkan bagaimana hidung adalah pintu masuk utama udara ke saluran pernafasan. Setiap hari hidung kita ini dilalui oleh 10,000 hingga 15,000 liter udara, di mana setiap liter udara ini pula mengandungi berjuta-juta partikel. Dan kita telah jelaskan hikmahnya, barakahnya kita memasukkan air ke dalam hidung ini. Minggu ni insya-Allah kita akan melihat salah satu daripada sunnah Nabi SAW yang sangat bagus kalau kita dapat amalkan, tetapi sayang tidak lagi dibuat. Pada sunnah ini begitu mudah sekali untuk dilakukan, berbanding nak poligami. Itu lagi susah nak poligami. Ya, ni sunnah paling senang sekali, iaitu berkumur. Benda mudah, berkumur. Apa makna berkumur? Wal madmadah tu an yaj'al ma fi fihi wa yadiruhu fihi thumma yamujjuh. Kumur ni dalam bahasa Arab dipanggil madmadah. Madmadah ini adalah perbuatan memasukkan air ke dalam mulut, putar-putarkan dia macam washing machine, dan kita mengeluarkan dia balik. Itu takrifan lah, semua orang sudah maklum. Sebab itu kalau kita mengikuti
nasihat ataupun tips penjagaan oral oleh pakar-pakar perubatan, kita boleh dapati ada benarnya kenapa Nabi SAW melakukan perkara berkomor ini. Ada satu tulisan daripada Profesor Dr. Rahimah Abdul Kadir. Dia pengurusi Persekutuan Bebas Cavity Masa Depan ataupun ACFF Malaysia. Dia banyak beri nasihat kepada masyarakat tentang tips penjagaan oral. Menarik untuk saya kongsikan tulisan beliau. Dia mengatakan bahawa tahukah kita terdapat 700 jenis kuman dan berjuta-juta bakteria yang sedang mengenyuk-enyuk dan berdenyut-denyut dalam mulut kita ini. Ni kita tak tahu. Ngak. Maka bahaya natijah sakit gigi pastinya takkan dapat kita elakkan apabila kita tidak berusaha untuk menjaga kebersihan gigi dan kebersihan mulut. Sebab itu kata dia ada 3 punca utama jangkitan pada bahagian oral, iaitu diklasifikasikan punca pertama kerana bakteria, yang kedua virus, yang ketiga kulat, fungi. Bakteria yang membiak dalam mulut, dia tidak hanya menyerang gigi, tapi dia menyerang tisu-tisu lembut dalam mulut kita. Betul orang bengkok gusi, tak pasal-pasal bengkok gusi, dah berumur. Pertama, jangkitan bakteria. Kata dia kerosakan gigi ataupun karies gigi dan juga penyakit periodontium, penyakit gusi, adalah 2 jenis jangkitan bakteria yang merupakan aduan akut atau kronik dalam mulut manusia. Kebiasaannya, infeksi bakteria boleh menyebabkan berkumpulnya nanah pada kawasan yang dijangkiti. Jadi pertama, bakteria. Yang kedua, jangkitan virus. Kata dia virus herpes simplex adalah punca utama jangkitan virus di bahagian mulut. Dia menyebabkan jangkitan herpetik gingivostomatitis primer yang selalunya berlaku kepada kanak-kanak. Aduan utama ulcer mulut yang sakit dan boleh terjadi pada bahagian-bahagian mulut adalah kerana virus ulcer lah, ini budak-budak. Yang ketiga, jangkitan kulat. Kulat ataupun fungi mempunyai potensi untuk menyebabkan jangkitan pada bahagian mulut bila daya tahan imunisasi seorang itu lemah. Sebab itu jangkitan sebegini dia klasifikasikan sebagai infeksi opportunistik. Maknanya jangkitan itu akan berlaku bila dia opportunis. Dia nampak kita lemah, dia hidup. Dia nampak kita lemah, dia hidup. Dia nampak kita ralik sikit tak menggosok gigi sebelum tidur, minum teh misalnya, dia menyerang. Dia jangkitan infeksi opportunistik. Jangkitan kulat yang paling kerap dialami di mulut adalah Candidiasis pseudomembran acute ataupun dia panggil TRASH. Dan gejala klinikal infeksi ini adalah akan ada bintik-bintik ataupun tompok berwarna kekuningan di bahagian mulut, terutamanya pada langit-langit dan juga belah tepi kiri kanan. Semua ini adalah jangkitan pada bahagian oral. Sebab itu dalam mulut kita ini ada ramai penghuni dalam mulut kita ini. Pakar-pakar mengatakan bahawa rongga mulut manusia ini didiami oleh mikroorganisma yang terdiri daripada pelbagai jenis dan juga spesies yang mereka gelarkan microfloral oral. Hebat dalam mulut manusia. Dan air liur dikatakan mempunyai jumlah bakteria yang banyak berbanding dengan mana-mana bahagian di dalam mulut kita. Dan untuk pengetahuan kita bersama, ada satu jenis kulat, dia mendominasi hampir 75% di dalam rongga mulut manusia ini. Kulat tersebut daripada spesies Candida. Candida albicans ini dia sejenis kulat daripada spesies Candida yang seringkali menyebabkan jangkitan pada bahagian mulut yang dikenal sebagai oral thrush ataupun candidiasis mulut.
dan hampir 95% daripada kes jangkitan kandidiasis mulut adalah disebabkan oleh Candida albicans. Malahan Candida albicans ini boleh jangkiti bahagian selain daripada rongga mulut, terutamanya bahagian esophagus ataupun oropharynx. Jadi kita janganlah risau, sebab kehadiran kulat ini sebenarnya normal, terutama bagi orang yang sihat macam tuan-tuan perempuan. Tetapi bagi orang yang sistem imun dia lemah, ini masalah. Itu yang kerap sangat bengkak, gusi, sakit, macam-macam lah. Sebab itu pakar oral mengatakan kebersihan mulut tidak sewajarnya dipandang enteng oleh masyarakat. Sekiranya kita tahu bahawa dalam mulut kita ada pelbagai jenis mikroorganisma, tobat lahum orang akan jaga kebersihan mulut dia. Tapi sebab dia tak nampak. Tapi inilah barakah. Nabi SAW mengajarkan salah satu tabiat yang kena ada pada kita, berkomo. Nampak sedih lah, kata orang faham lah, komo benda sangat. Tapi bila kita sebut apa yang dikaji oleh pakar-pakar perubatan, penghuni-penghuni dalam mulut kita ini, Masya Allah. Tentang kebaikan berkomo ini, ada sekumpulan saintis di Jerman, mereka buat kajian. Mereka mendapati amalan berkomo ini sampai satu peringkat dia punya bagus, boleh mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Ini kajian saintis di Jerman. Kalau sebut saintis di Malaysia, kau orang tak percaya, orang kita bukan percaya dengan orang sendiri. Menurut kajian yang diterbitkan oleh Ruhr University Bochum di Journal of Infection Diseases, berkomo selama 30 saat mampu melemahkan virus SARS-CoV-2 yang menjadi punca kepada wabak COVID-19. Bagaimanapun, saintis mengingatkan bahawa mencuci mulut dia tidak menghapuskan virus, tetapi mengurangkan risiko penularan wabak itu. Maka inilah kita sebut daripada siri pertama dulu, Nabi ni dia perkenalkan budaya preventive medicine. Dia tidak merawat. Ada amalan tertentu kita akan jumpa boleh merawat, tapi kebanyakan daripada sunnah atau perkara yang Nabi buat itu dia nak prevent, nak mengelakkan kita daripada kena. Ada satu kajian oleh Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati. Dia ni pakar mikrobiologi klinikal, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan di Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati binti Muhammad. Dalam tulisan dia yang saya baca, dia mengatakan virus SARS-CoV-2 ini ataupun COVID ni, dia akan masuk melalui 3 pintu. Pertama, mata, hidung, mulut. Ada kita tutup tu. Kemudian kata dia, virus ini akan melekat pada reseptor ACE2 yang banyak terdapat di dalam mulut dan hidung sebelum memasuki dan menjangkiti sel. Sangkut dulu di situ. Maka amalan berkomo, kata dia, boleh menghalang seorang daripada menyebarkan virus COVID-19 kepada individu lain, terutamanya kepada golongan berisiko seperti warga mah ataupun pesakit kencing manis. Sebab, kata dia, virus yang ada dalam mulut dan hidung boleh tersebar ke udara. Dia boleh airborne dan boleh menjangkiti orang lain sekiranya pesakit itu bercakap, bersin ataupun batuk. Maka berdasarkan fakta ini, saintis dan pakar berpendapat kalau virus dalam mulut serta hidung dapat dikurangkan, maka risiko penyebaran virus dapat diminimumkan. Tapi mungkin ada orang yang agak sinis tentang hal ini. Dia akan mengata, Ustaz, yang orang buat kajian, doktor semua tu bukan berkomo dengan air. Nabi itu berkomo dengan air. Yang pakar-pakar perubatan Jerman bagai-bagai itu berkomo dengan cecair antiseptik yang ada dikwa, linium klorida, polividon, iodin dan bagai-bagai lagi. Bahasa mudahnya Listerin dan adik-beradiknya. Benarkah begitu? Saya nak kongsikan
Kajian oleh pihak Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dia buat kajian bersama dengan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM. Dia buat satu kajian, pesakit-pesakit COVID-19 diminta untuk berkumur 3 kali sehari dengan selama 7 hari dengan 3 jenis cecair. Dia buat kajian lah. Pertama, povidone iodine. Yang kedua, minyak pati. Yang ketiga, air paip. Ini USIM dengan UKM dah buat kajian. Jadi berdasarkan ujian tindak balas rantai polimerase ataupun PCR pada hari kelima, iaitu selepas 4 hari berkumur, ini findingnya menarik. 100% orang yang berkumur dengan povidone iodine, 80% orang yang berkumur dengan minyak pati, dengan pati minyak, dan 40% orang yang berkumur dengan air paip mendapat keputusan negatif. Bolehi untuk ujian PCR pada hari ke-7 dan ke-10. Ini bermakna tidak benar kalau orang kata air tak ada apa-apa ustaz, ngarut belaka sampai orang kutuk menteri, panggil menteri air suam. Ada sampai sekarang panggil menteri air suam. Sial untuk main dengan netizen, dia kejam. Orang panggil dia menteri air suam. Maknanya air pun tak ada masalah. Mungkin kita pandang rendah pada air. Alah, air benda sangatlah. Saya nak kongsikan satu kajian yang pernah dibuat oleh mendiang Masaru Emoto. Masaru Emoto ni dia terkenal dengan Emoto's Water Crystal Experiments. Ni mungkin tuan-tuan puan-puan pernah orang share viral dalam WhatsApp dan sebagainya lagi. Dia mendakwa bahawa ice crystal ice ini, ice crystal said to be shaped by words, music or prayer. Air ni kata dia boleh dibentuk, diubah, digubah dengan kata-kata, dengan muzik, dengan doa. Ini kajian orang Jepun. Dia buat sampel sejak pada tahun 1999 dan digunakan seramai 1,900 orang responden. Tahun 2008 diterbitkan dalam Journal of Scientific Exploration bersama dengan Dr. Dean Radin. Dia buat kajian bertajuk Effects of Distant Intention on Water Crystal Formation, a Triple Blind Replication. Dia buat kajian tentang perubahan sifat air selepas diberikan beberapa bacaan. Hipotesisnya adalah pemikiran positif yang kita tumpukan kepada air boleh mempengaruhi struktur kristal air itu. Maka dia buat kajian, letakkan air, dia dengarkan lagu Symphony No. 40 First Movement Allegro. Lagu lama lah, lagu klasik. Dan air itu menjadi kristal yang sangat cantik. Dia ada dalam bintang-bintang macam gambar snow gitu. Kemudian ada satu lagi air, diperdengarkan kepada dia lagu black metal, lagu rock yang keras. Ni yang beruang tanah punya rock ni, bukan rock yang kapak yang sedap-sedap dengar mata telinga ni, tak. Rock beruang tanah ni, wah, menjerit mula-mula sampai habis. Didapati air itu jadi hodoh. Maka jika pemikiran positif sahaja sudah boleh mengubah struktur kristal air, maka apatah lagi kita sebelum berwuduk kita membaca doa yang pastinya memiliki energi yang lebih positif. Anda tuan-tuan akan basuh tangan dulu nak berwuduk. Bismillah. Bismillah macam-macam ayat kita baca. Kan ada orang jumpa seronok nak ambil wuduk. Tak. Kita doa yang elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Minimum bismillah. Kalau kita pula orang Melayu, dia punya niat sekampung dengar. Tak apa, benda sebut yang elok-elok. Lillahi ta'ala, bagai-bagai lagi. Kemudian dia masuk. Mana air itu sudah jadi kristal yang begitu cantik. Tapi manusia seperti biasa, dia akan jadi musuh kepada benda yang dia tak nampak. Itu sebablah orang dulu-dulu, bahkan sampai sekarang pun, orang kalau berasa tak sihat, berasa lain macam badan, pergi jumpa doktor kata tak ada sakit. Cara yang orang tua-tua ajar, awak cari air kolah 7 masjid. Apa sebab? Air kolah 7 masjid.
Dulu kita mengarut pokok ni air kolah tu macam. Dah tua-tua ni baru kita faham. Sebab air kolah masjid ini hari-hari dengar Quran. Hari-hari imam semayang, mana suara tu ada echo, ada gema dia, kena pada air kolah. Ngaji lagi, tarhim macam-macam, Yasin malam Jumaat. Jadi keyakinan kita air kolah masjid ni mesti ada dia punya aura positif dia. Jadi kita pun ambil. Tapi nak nampak kesedap 7 masjid lah pun nampak sungguh sikit. Lepas tu tuan-tuan perempuan kalau berasa tak sedap badan, datang masjid mandi. Dia ada rasa lain. Mandi kita ada bilik mandi elok, tak ada. Mandi kita niat bukan nak mengambil kita khurafat apa dah. Ya Allah, aku nak mengambil barakah daripada air yang ada dalam rumahmu ini. Sebab hari-hari Quran ada dengar, mudah-mudahan aku tidaklah syirik, tidak, tapi nak mengambil barakah. Bolehlah nanti datang Maka orang lain datang bawa sejadah, bawa tawar mandi. Pelik pula, kenapa bawa tawar mandi masjid. Baik, kita tengok hadis yang disebutkan oleh tuan kitab, berkomor 3 kali dengan 1 tapak tangan, ke surat 2. Kata Al-Alamah Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau menggunakan 1 cedok air untuk berkomor dan basuh hidung serentak, iaitu setengah cedok untuk mulut dan setengah cedok lagi untuk membasuh hidungnya. Boleh juga menggunakan air yang sama atau mencedok air yang lain. Namun begitu Nabi SAW menganjurkan untuk menggabungkannya. Hadis-hadis yang dibawakan oleh tuan kita, pertama hadis daripada Abdullah bin Zaid mengenai sifat wuduk Rasulullah SAW. Kita bacakan hadisnya. Annahu afragha minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma thumma ghasala aw madmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dhalika thalatha thumma qala hakadha wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid dia menuangkan air dari bekas kepada kedua tangannya dan dia membasuh kedua tangannya, kemudian dia membasuh, kemudian dia berkomok dan membasuh hidung dengan menggunakan 1 tapak tangan saja, dan beliau lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kata Abdullah, beginilah hakaza wudu Rasulullah, inilah cara wuduknya baginda Nabi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Maknanya kalau tuan-tuan puan nak buat, ambil saja air itu, bila masuk saja dalam mulut, sedut sikit, terus je naik ke atas hidung. Mana dalam 1 bekas, bukanlah mulut dulu tak, dia sekali harum saja. Ambil tu, masuk mulut sikit, sambil komor, tarik terus ke atas hidung, terus sedut. Lepas tu keluarkan dengan tangan kiri. Itu yang biasa kita tengok amalan orang alim, mereka buat gitu. Tangan kanan tu masuk dalam mulut, tidak putuskan, terus saja ke hidung, sedut sikit. Bukanlah kita nak sedut dalam hidung tu air sampai segelas, ambil mana ada, sedutkan sikit, lepas tu keluarkan dengan tangan kiri. Itu yang biasa dilakukan. Kata Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan secara jelas untuk menggabungkan antara berkomor dan membasuh hidung sekaligus. Tidak putus khas untuk komor saja, lepas tu hidung saja. Mungkin ni pandangan kita lah, negara Arab air tak banyak jadi dia limited sangat. Kita mewah air ni pula ujung tahun lagi lah, tak ada hairnya. Dia komor dengan segelas air, tak apa, guguk, tak ada hal. Tapi ketika yang cara salafus salih, itu caranya sekali harum. Menurut dia lagi, kata Ibn Hajar, hadis tersebut dijadikan dalil sunat menggabungkan antara berkomor dan membasuh hidung dengan 1 cedok air saja. Menurut An-Nawawi pula, hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab yang benar bahawa berkomor dan membasuh hidung adalah dengan 3 kali buat. Maknanya tuan-tuan basuh tangan, ambil komor, tarik hidung, preh, keluarkan. Masuk lagi 2 kali, 3 kali, preh, keluarkan 3 kali lah.
Pada setiap cedokan dia berkumur dan membasuh hidung sekaligus. Ini boleh rujuk dalam syarah Muslim dan juga Sunan At-Tirmizi. Kemudian ada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya annahu tawaddaa faghasala wajahu akhadha ghurfatan min ma'in famadmada biha wastanshaqa wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kata dia berwudu, dia membasuh mukanya dengan mengambil satu cedokan air, dia berkumur, terus dia masukkan ke dalam hidung dan dia berkata, beginilah yang aku lihat Nabi SAW telah lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Ibnu Majah. Ini daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Hajar, hadis ini menjadi dalil menggabungkan antara berkumur dan membasuh hidung dengan sekali cedokan. Ini boleh rujuk kitab Fathul Bari. Kemudian ada lagi satu hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famadmada thalatha wastanshaqa thalatha min kaffin wahidin wa fi lafzin thumma tamadmada wastanthara thalatha yumadmidu wa yanthuru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Kata Sayyidina Ali, Nabi SAW berwudu dan berkumur 3 kali dan membasuh hidung 3 kali dari satu tapak tangan. Dalam riwayat yang lain disebutkan kemudian baginda berkumur dan beristinsar 3 kali, baginda berkumur dan berinstisar daripada tapak tangan yang beliau gunakan untuk mengambil air itu. Cuma kata tuan kitab, ada satu peringatan penting. Terdapat satu hadis lain daripada Talhah bin Musharrif yang diambil riwayat daripada ayahnya ambil pada toki dia. Ada satu hadis bertentangan dengan beberapa hadis yang lain. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmanati wal istinsyaq. Pernah aku melihat Nabi memisahkan antara kumur dengan masuk air ke hidung. Ada juga riwayat yang mengatakan demikian. Tetapi kata tuan kitab, hadis ini dhaif. Kerana ada 2 alasan yang akademik. Pertama, ni dari segi chain of narratornya, dari segi rantaian perawinya. Laith bin Abi Sulaim, dia sendiri seorang yang lemah. Dan kedua, Musharrif iaitu ayah pada Talhah adalah perawi yang tidak dikenali, majhul. Maknanya orang tak berapa cam sangat kalau dia bawa hadis. Jadi kita pakai apa yang disepakati dan yang disetujui oleh para ulama, kita gabungkan terus. Mana saudara-saudari, tuan-tuan perempuan, bismillah ke apa, basuh tangan gini. Jadi ambil saja air itu, masuk dalam mulut, tak payah putuskan, terus saja tarik ke hidung, tarik dan keluarkan dengan tangan kiri. Jangan keluarkan dengan tangan kanan, tangan kiri. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini adalah hadis dhaif sebagaimana disebut dalam kitab Bulughul Maram, dan Ibnu Hajar dan Ibnu Mulqin mengutip dalam At-Talkhis Al-Habir dari Nawawi dalam Tahzibul Asma' wal Lughat. Menurut mereka, para ulama bersetuju dengan pendapat ini. Menurut Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, tidak terdapat keterangan yang memisahkan antara berkumur dan memasukkan air dalam hidung dalam mana-mana hadis sahih. Hanya terdapat riwayat daripada Talhah, daripada tokinya, yang mana tokinya pun bukanlah salah seorang daripada sahabat Nabi. Jadi yang sahabat Nabi lebih nampak apa yang berlaku. Apa yang mustahak untuk kita membahaskan tentang memasukkan air ke hidung ataupun berkumur ini, perbahasan para ulama, isunya akan bangkit adalah berkenaan kita nak gabung ke atau kita nak pisahkan. Itu saja. Dan juga adakah kita nak gabungkan dalam keadaan putus ataupun bersambung secara terus menerus. Ini juga ada perbahasan. Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini, dia ada 2 pendapat, 2 qaul dalam perkara ini. Pendapat pertama terdapat dalam kitab Al-Um dengan perawi Ismail bin Yahya Al-Muzani. Beliau menyatakan sunat melakukan mahmadah dan juga istinsyaq. Sunat kita kumur dan masuk air ke hidung dengan combinekan sekali. Ini kerana terdapat riwayat daripada
Sayyidina Ali bin Abi Talib, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, fatamadmada ma'al istinsyaq bima'in wahid. Nabi berkomor dan terus hirup ke hidung dengan air yang sama. Yang kedua, pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i diriwayatkan oleh murid Imam Syafi'i juga yang bernama Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dalam kitab Mukhtasar Al-Buwaiti, yang mana beliau menyatakan sunat melakukan kedua-duanya itu dengan terpisah. Menurut Imam Al-Mahamili, pendapat kedua ini yang lebih sahih. Ini pandangan di kalangan para ulama. Ini kerana selain lebih nampak higien dan membersihkan, ini juga kerana terdapat riwayat daripada Talhah bin Musharrif sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana Ka'ab bin Amru berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Aku melihat Nabi memisahkan antara komor dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana perbahasan ulama mazhab Syafi'i? Ini ada perbahasan. Pertama, menurut Abu Hamid Al-Isfiraini, cara menggabungkannya adalah dengan mengambil satu cedok air dengan tangan, kemudian dengan satu cedokan itu masuklah ke dalam mulut berkomor-komor 3 kali dan istinsyak 3 kali. Mana mulakan dengan madmadah, iaitu kita berkomor dulu baru istinsyak. Kata Imam Al-Qadi Abu Hamid Al-Marwaruzi dan juga Abu Ya'qub Al-Abiwardi, cara menggabungkannya adalah dengan 3 kali pengambilan air, dan setiap pengambilan air adalah untuk mahmadah, kemudian ambil lagi pula untuk istinsyak. Mana gabungkannya dengan 3 kali ambil air jugalah. Mulakan dengan komor dulu. Ada timbul persoalan, kalau nak asingkan macam mana? Baik, kata Abu Hamid Al-Isfirani, cara mengasingkannya adalah dengan 2 kali mengambil atau mencedok air. 1 cedok untuk mahmadah atau komor 3 kali, dan 1 cedok lagi untuk masuk air ke hidung 3 kali. Itu satu kaedah. Kata Abu Hamid Al-Marwaruzi dan Abu Ya'qub Al-Abiwardi, cara memisahkannya adalah dengan 6 kali mencedok air. 3 cedok untuk komor 3 kali, dan 3 cedok lagi untuk masukkan air ke hidung 3 kali. Tapi tuan-tuan puan-puan tak salah pening. Buat je lah, mana orang teringat ni kan temenung lama kat Batam Paik. Berapa aku tak ingat berapa ustaz kamu tu. Asal ke komor sudah. Benda tidak wajib, tapi kita usaha nak bersihkan diri kita je. Nak bersih lubang hidung sendiri, bukan lubang hidung orang. Bersihkan mulut umpamanya lah. Dan ulama juga bincangkan apa hukum sebenarnya melakukan mahmadah dan istinsyak ini. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd Al-Hafidh dengan ta'liq daripada Dr. Abdullah Al-Abbadi, disebutkan ada 3 pendapat ulama tentang perkara ini. Pertama, berkomor dan masuk air ke hidung ni kedua-duanya adalah sunat di dalam wudu dan tidak wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dan diriwayatkan juga pandangan ini sebagaimana pendapat Al-Hasan, Al-Hakam, Hamad, Qatadah, Rabi'ah, Yahya Al-Ansari, Al-Lais dan juga Al-Auza'i. Itu pendapat pertama, sunat. Ada juga ulama mengatakan berkomor dan masuk air ke hidung ni adalah fardu di dalam wuduk, dan ini adalah pendapat Ibnu Abi Layla dan sekelompok pengikut Daud Al-Zahiri. Dan ini jugalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Sebab itu orang mazhab Hanbali, kita pergi ke Mekah Madinah, dia beria sikit memasukkan air ke hidung dan berkomor ini kerana kefarduan di dalam pahaman mereka. Kalau masjid Malaysia kurang sikit lah. Ada juga pendapat yang ketiga, memasukkan air ke hidung hukumnya fardu, tapi berkomor sunat. Ada pula yang pecahkan pendapat begitu. Ini adalah pendapat Abu Thur, Abu Ubaid dan sekelompok ahli zahir, dan juga pendapat Ibnul Munzir dalam salah satu riwayat daripada Ahmad bin Hanbal.
Ada juga perincian yang lain, kata Imam Abdul Rahman bin Abi Layla dan Ishaq bin Rahawai, mahmadah dan istinsyaq, iaitu berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung, wajib di dalam wudu dan juga ketika mandi hadas. Ada pendapat begitu. Kata Imam Ahmad dan Imam Daud Al-Zahiri, masuk air ke hidung wajib dalam wudu dan juga mandi, tetapi berkomor tidak wajib. Ada pendapat. Dan kata Imam Sufyan Al-Thawri dan Imam Abu Hanifah, mahmadah ataupun berkomor dan masuk air ke hidung diwajibkan dalam mandi dan disunatkan semasa berwuduk. Dan jangan pening-pening dengan perbahasan ini. Apa yang penting kita balik kepada perbincangan asal kita, kebersihan diri. Bagaimana tekniknya itu perbahasan ulama begitu panjang sekali lah. Kalau kita nak bahaskan boleh jadi pening lah, tak berkomor kita lah. Kita buat apa yang kita dah faham daripada hadis. Kita pegang pada hadis yang disebut tadi. Terbaiknya adalah satu cedokan saja daripada mulut membawa ke hidung, tak payah putus, dan buat sebanyak 3 kali. Jangan pula lepas masuk air mulut hidung terus semayang. Tak ambil air semayang lagi tu, kan galik-galik terus semayang je. Tetap ambil air semayang macam biasa. Ini sunnah yang ditinggalkan, perkara yang Nabi ajar, tapi umat dia sendiri dah tak buat, mungkin sebab tak menganggap benda ini mustahab. Sementara lagi dalam pegangan mazhab kita tak menekankan sangat berbanding dengan mazhab yang lain. Tapi kepada muslimin muslimat yang dah bersemangat mendengar penerangan ini, oh ini dapat free sunnah, aku nak buat, silakan buat. Tapi ingat, sunnah Nabi ini hiasannya adalah akhlak. Jadi silakan nak berkomor, nak masuk air ke hidung, tapi jagalah akhlak kita. Tak salah buruk dengan perangai. Orang lain pun berkomor juga, tak adalah buruk nak sampai begitu. Ni bukan rumah, ni masjid. Dia punya buat macam rumah dia. Masalah orang lain sebelum menyebelah, kita datang masjid ni nak ibadat tenang-tenang, sambil dengar kau kat tempat air semayang, sumbat tempat air semayang sambil kau. Masalah begitu. Ni bukan nak ngorek tekak sampai ENT operation prosedur betul. Buat dalam keadaan berakhlak. Sebagaimana kita berkomor di tempat-tempat yang orang formal, kita takkan nak buat bising sangat. Jadi biasa-biasa saja. Tetapi ada perbahasan ulama mesti dibuat bersungguh-sungguh. Mana masuk tu memang kena bersungguh-sungguh lah, bukannya manja-manja. Tak, memang kena bersungguh betul. Tapi janganlah bersungguh sampai awak buat macam rumah sendiri. Tak boleh. Masjid jaga adabnya. Macam kita masjid negeri, tahanlah tempat wuduk jauh. Kalau masjid Korea taman perumahan, tempat wuduk sebelah orang sembahyang. Padahal dengar dia nak beranak perampung. Jadi jaga kita punya akhlak, sebab sunnah Nabi ni yang mustahab adalah akhlak. Kita sepatutnya boleh pindah saja kepada bab yang kedua, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan junub, iaitu mandi wajib ini. Tapi saya ingat yang ini kita anjak ke minggu hadapan, insya-Allah, sebab perbahasannya juga agak menarik untuk kita bincangkan. Kerana mandi junub ini adalah menjadi amalan orang-orang dewasa atas pelbagai sebab. Maka wajar kalau kita tambah lagi nilai di dalam mandi wajib itu dengan melakukan beberapa sunnah yang kita mungkin tak tahu. Oh, Nabi buat begitu, oh Nabi buat begini. Jadi kalau dapat kita buat, boleh menambah nilai, value added lah kepada ibadat mandi wajib kita nanti. Jadi saya ingat ini kita anjakkan ke minggu hadapan. Dan saya kira untuk edisi kita kali ini kita berhenti dulu setakat sini. Sebab kalau puan-puan, tuan-tuan tak berkitab pun susah juga kita nak membahaskan beberapa perkara. Tapi seperti yang telah disebutkan oleh Rustia kita tadi, Pusat Kutipan Zakat, jadi nanti sila maklumkan kepada Rustia untuk mereka berusaha mendapatkan buku ni untuk tuan-tuan puan-puan. Atas apa caralah mereka akan usahakan. Saya kira sekadar itu untuk makluman. Esok kita akan ada kuliah subuh khas di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 kepada muslimin muslimat dan mengikuti siaran kita yang ada ke lapangan. Sebab sekarang kita Masjid Negeri, kita tengah buat qiraat subuh.
Pagi tadi kita buat qiraat daripada riwayat Imam Nafi', daripada Nafi' riwayat daripada Imam Qalun. Jadi ada orang yang bertanya, Qalun ni apa? Nafi' ni siapa? Imam Qalun ni tugas masjid mana? Ni bukan imam tugas masjid mana-mana. Imam Qalun ni semua ulama-ulama qiraat. Ulama qiraat. Jadi ada yang tak berapa jelas. Kenapa imam ni baca tak betul? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada mana kiri kanan? Ngapa imam pendek pula lah? Jadi hari esok kita akan jemput Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Khalil Muhammad Zari Al-Hafiz. Dia CEO di Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Lepas pada kita semayang subuh esok, kita guna qiraat lagi esok. Lepas semayang, Tuan Haji Khalil akan terangkan pula pada kita pengenalan ilmu qiraat. Sejarah dia, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh benarkan orang baca bunyi macam-macam. Nanti akan diterangkan. Jadi pada yang berkesempatan, jangan lupa selepas subuh esok pun cuti saya dipahamkan, jadi bolehlah kita melapangkan diri datang pada hari esok. Saya kira sekadar itu kita habiskan pengajian kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan pada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.